Ini kisah perjuangan wiranegara. Berjuang tanpa senjata. Berjuang pertaruhkan nyawa demi negara tercinta. Wuhan outbreak. Panik dah sejak diam tu amat terkejut lah. Keliru ya. Sebab apa? Tak pernah ada situasi macam ni. Radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya mula dikesan di Wuhan, wilayah Hubei. Sebanyak 27 kes telah disahkan pada 31 Disember 2019 oleh pihak berkuasa Republik Rakyat China. Berikutan itu, Malaysia dengan serta-merta mengambil inisiatif membuat pemeriksaan imbasan termal di lapangan terbang. So ini memang kita boleh bahagikan virus ini kepada 3 jenis strain lah, A, B, C. Kalau ikutkan apa yang literature review, A adalah paling rapat dekat asal-usul daripada haiwan, iaitu kelawar dengan usul pangolin. So based on sequencing data, kita boleh mengetahui asal-usulnya daripada haiwan, tetapi dia boleh jump species kepada manusia. Cara dia masuk tu menggunakan ada juga reseptor dekat spike protein yang serasi dengan reseptor ACE2 pada manusia. Sebab itu virus itu boleh jump kepada manusia lah. Sehingga 5 Januari 2020, 59 kes telah dikenal pasti berkaitan dengan kluster di wilayah Hubei tersebut. 7 kes berada dalam keadaan kritikal. Namun pada ketika itu, pihak WHO melaporkan tiada transmisi manusia kepada manusia. Kita pun beruntung dan bernasib baik kerana Malaysia kita ada kepakaran untuk membuat dia punya primers ataupun probe yang dapat mengenal pasti virus yang baru ini. Jadi semua kita lakukan di makmal kita, di Institut Penyelidikan Perubatan. Kesiapsiagaan IMF bermula pada awal Januari apabila kita mendengar berita yang terkeluar daripada China mengatakan ada sejenis virus baru yang mungkin menyebabkan kemudaratan kepada manusia. Dia punya cabaran awal tu kita nak diagnose. Kita nak tahu benda yang baru ni. Jadi bila kita nak diagnose virus ni, kita tak nampak dia. Jadi kita kena gunakan kaedah makmal. Bila kita dengar Wuhan telah ada outbreak daripada bulan 12 2019, kita dah mula bersedia. Saya rasa dari segi kesiapsiagaan memang staf-staf adalah mereka yang committed untuk menjalankan ujian ni. Dekat MKK memang itu kita punya peranan utamalah, bersiap sedia untuk menghadapi sebarang wabak. Dan secara kebetulan pada 11 Januari kita telah mendapat akses kepada genetik informasi dan kita memang ada kepakaran di IMR untuk mereka bentuk region ini. Dan kita berjaya pada hari yang sama, kita juga buat validasi melalui apa yang kita buat software validasi lah. Sebelum WHO keluarkan primer yang disarankan. Jadi bila kita tengok bila WHO dah sampaikan beritahu primers yang disarankan, kita tengok sama, bertepatan dan sesuai. Jadi kita bersiap siaga daripada segi itu, daripada aspek teknikal pengesanan kita terhadap virus yang baru ini. Pada 12 Januari 2020, pihak WHO telah mengesahkan bahawa wabak yang berlaku di Wuhan, China adalah disebabkan oleh jangkitan daripada coronavirus baharu atau novel coronavirus. Strain baharu virus tersebut tidak pernah dikenal pasti atau dikesan pada manusia. Region ini sampai pada IMF pada 21 Januari. Dan masa itu hari yang sama juga kita optimize menggunakan positive control dan kita berjaya lah sebab kita dapat detect apa yang kita design.
Pada 23 Januari 2020, Singapura memaklumkan satu kes import novel coronavirus melibatkan seorang lelaki warga Cina dari Wuhan berumur 66 tahun. Kementerian Kesihatan Singapura telah menghubungi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memaklumkan 8 orang kontak rapat dengan kes tersebut berada di Johor Bahru, Malaysia. Kita dikejutkan, actually untuk personally untuk saya dan tim-tim saya yang lain dalam makmal dikejutkan dengan berita yang pada 24 hari bulan Januari, I think around 11.26 pagi kami dapat mesej daripada WhatsApp mengatakan ada sampel COVID, suspected COVID daripada kontak positif di kes di Singapura. Bagi saya, situasi petang semasa saya menerima panggilan telefon adalah saya rasa macam satu disaster. Saya rasa, ya Allah, apakah ini kemuncak kerja saya ataupun ini cabaran yang amat tinggi untuk saya menerima sampel yang mungkin dianggap ataupun memang dianggap sebagai sampel yang wabak pandemik. Saya cukup takut pada masa itu. Saya tak dapat bayangkan macam mana saya takutnya, tapi saya tetap kena kerja jugalah. So optimization yang kita buat pada hari 24 tu petang, dia siap pada jam 7:30 malam macam tu. Okay, and then alhamdulillah kita punya optimization tu successful. So kami yakin dengan result yang kami dapat. Pada jam 8:30 malam, sampel yang ditunggu tu akhirnya sampai. So kami teruskan dalam proses registration sebab seperti yang kita tahu 24 Januari tu adalah malam Tahun Baru Cina. Tunggulah sampel tu di sini dengan keadaan yang tak tahu apa nak fikir. Macam mana rupa, adakah sampel tu di packing dengan cantik. Kami sentiasa rasa macam seram, sejuk, ketakutan lah. Sehinggalah sampel tu datang sampai kat kami. Bila kereta daripada JB sampai, dia kata dia bawa sampel Wuhan. Lepas tu saya tak buka lagi tingkap sebab saya nak pastikan kami selamat dalam sini. Kami siapkan PPE kami, kawan-kawan ada 2 staf daripada viral turun ke bawah. Saya pastikan dia orang PPE komplit dengan mask, dengan overall, lepas tu dengan glove. Lepas tu bila kami dah komplit, baru kami buka tingkap untuk penerimaan sampel dan saya izinkan dia orang bawa sampel naik ke sini. Dan sampel yang telah kita terima, kita telah hantar ke makmal viral isolasi untuk kita buat sorting dan juga kita buat proses PCR, iaitu bermula dengan ujian extraction. So seperti mana kita boleh lihat di sini, pegawai kami sedang buat extraction untuk menghasilkan RNA ataupun memecahkan RNA daripada protein-protein daripada virus partikel. Ada beberapa step melibatkan dalam proses PCR ini. Proses pertama adalah extraction dan seterusnya akan dijalankan ujian PCR melalui penyediaan reagent yang dipanggil sebagai master mix dan add template, dan seterusnya kita akan jalankan ujian di dalam mesin real time PCR. Kami dekat lab memang dah standby, ada 3 orang, which is saya bertugas pada malam tu dan 2 orang juruteknologi mama perubatan. Of course, perasaan yang kami ada pada masa tu memang bercampur bau sebab dalam hati kami fikir, is it real sampel datang Malaysia? Kita sebut-sebut je, tiba-tiba dia dah sampai depan mata kami. So pengalaman malam tu memang kalau nak ikutkan, nak dikenang balik, memang tak boleh tidur malam lah balik kalau diingat kembali. Okey, tapi alhamdulillah kita ikut saranan yang telah diberikan oleh pihak biosafety sehingga keputusan ujian tu dikeluarkan pada malam tersebut juga. Actually kami jalankan ujian dijangka keluar dalam jam 12 malam, tapi pada masa tu jam 11.30 malam kami nampak keputusan ujian tu dah keluar sikit, dan kami fikir dalam hati saya, kenapa nampak macam positif. So masa tu kita dah rasa something lah. So saya terus call my senior officer, Mr. Selvanesan, untuk datang and give second opinion about the result. And when he comes, memang kita nampak result tu positif. So pada malam 24 Januari itulah yang kami
keluarkan 3 kes positif yang pertama yang kita kesan COVID-19 di Malaysia. Pada 30 Januari 2020, WHO mengisytiharkan wabak coronavirus baru sebagai darurat kesihatan global. Dengan lebih 200 kematian di China, kes juga turut meningkat di 18 buah negara lain. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems. Pada tarikh yang sama, Jawatan Kuasa Khas Misi Bantuan Kemanusiaan membawa pulang rakyat Malaysia dari wilayah Hubei telah diaktifkan. Pada mulanya, saya amat terkejutlah sebab hanya saya seorang pegawai wanita yang terpilih untuk misi evakuasi ke Wuhan. Gundah dicaras, amanah digalas. Perasaan takut tu memang adalah sebab kita berhadapan dengan civil forces kan, orang kata kita tak nampak bahaya yang ada di depan mata. Jadi kalau kita ke medan perang, kita nampak manusia. Ini kan kita nak berhadapan dengan virus, kita tak tahu apa yang akan jadi. Sebenarnya saya menerangkan kepada anak-anak saya bahawa saya terlibat dengan misi Wuhan ni pagi sebelum saya bertolak ke Wuhan. Pasukan bertolak pada 1 Februari. Jadi pagi itu baru saya terangkan kepada anak-anak. Jadi saya terpaksa terangkan bahawa saya pergi melawan virus. Baru tu anak-anak rasa sedikit tenang dan mereka terkawal lah sikit. Seperti yang kita tahu, pada masa itu Hubei di lockdown. Jadi jalan darat, setiap jalan untuk masuk ke wilayah Hubei itu perlu melalui sekatan keluar masuk. Sampainya kita di Wuhan, kita terus membuka ops room lah. Kita terus set up ops room untuk keesokan hari punya operasi. Jadi di Wuhan kita mempunyai 48 jam untuk menyiapkan segala-gala persiapan sehingga saat penerbangan. Salah satu cabaran semasa di Wuhan untuk memastikan komunikasi berkesan antara pasukan di kedutaan kita di Beijing, advance team di Wuhan serta dengan pihak atau wakil kerajaan wilayah Hubei. Jadi ini juga merupakan merupakan tugasan utama yang diberikan kepada saya. Saya bertindak sebagai antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan China. Yang kedua adalah untuk memastikan keselamatan ke-6 advance team, ahli advance team ini sentiasa di tahap maksima. Pada masa itu kita perlu fokus kepada tugasan, tetapi pada masa yang sama kita kena juga sentiasa fikir dan ingatkan diri sendiri bahawa sentiasa pakai mask, sentiasa mencuci tangan. Sementara itu, persediaan rapi dilaksanakan di tanah air oleh pelbagai kementerian dan agensi, antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA, Kementerian Luar Negeri, Pasukan Khas Bahan Kimia Berbahaya atau HAZMAT, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan pelbagai agensi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesawat khas yang membawa 107 rakyat Malaysia dan pasangan serta anak, 6 orang pasukan peninjau, 20 anggota misi selamat mendarat di KLIA pada 6 pagi.
Mereka dibawa menaiki bas untuk terus menjalani saringan di unit kecemasan udara. 2 individu gagal melepasi tapisan keselamatan dan dihantar ke hospital. Kementerian Kesihatan telah bersiap siaga di mana melihat trend yang berlaku di negeri China. 60-70% pesakit adalah gejala tak ada ataupun sikit gejala. Tapi bakinya ada gejala. Daripada situ kita boleh ramalkan sekiranya gelombang itu berlaku di Malaysia, kalau Januari, Februari berlaku yang kes yang banyak di Malaysia, kita perlu bersedia dengan alat bantuan pernafasan, kita perlu bersedia dengan ubat-ubatan, kita bersedia dengan PPE. Malaysia merekodkan kes pertama transmisi jangkitan manusia kepada manusia pada 5 Februari 2020. Kegusaran kian timbul bukan sahaja di kalangan warga Kementerian Kesihatan Malaysia. Malah rakyat yang masih lagi tertanya-tanya, apakah wabak yang sedang melanda dunia? Apatah lagi Malaysia terletak di antara 10 negara teratas yang merekodkan kes novel coronavirus. We now have a name for the disease, and it is COVID-19, and I will spell it COVID-19. CO stands for corona, as you know. VI stands for virus, D for disease, so COVID. Februari 2020, kes ke-22 direkodkan sebagai kes terakhir dalam gelombang pertama COVID-19 yang melanda negara. 11 hari tanpa sebarang kes, Malaysia kembali merekodkan kes baru pada 27 Februari 2020. Tiada siapa yang menyangka badai gelombang kedua akan tiba dan akan merubah segala-galanya. International Health Regulation, Focal Point Brunei telah memaklumkan mengenai kes positif COVID-19 dikesan di negara itu. Penemuan di Brunei itu adalah agak lewat 10 hari selepas perhimpunan di Malaysia dibuat. Perhimpunan di Malaysia dibuat di Sepetaling, kemudian terdapat beberapa hari di Brunei dia mengesan. Jadi 10 hari tempoh yang agak panjang. Dan kita lihat bagi aktiviti keagamaan tersebut, mereka ada beberapa aktiviti yang wajib mereka lakukan. Antaranya selepas perhimpunan tersebut, mereka akan pergi dari rumah ke rumah menyebarkan ajaran. Jadi bermakna dari 10 hari aktiviti itu telah berjalan. Dan setelah itu kita lihat satu kluster yang besar. Inilah kluster yang paling besar secara mendadak berlaku di Malaysia. Mula-mula tu saya rasa memang kita selalu di dalam tahap berjaga-jagalah, ya. Kita tak boleh ambil kesempatan yang maknanya kes tu jadi positif tak banyak ataupun lepas dah surut kes tu, lepas tu tiba-tiba ada kes yang jangkitan baru mendadak naik. So kita sentiasa di dalam tahap berjaga-jaga. Tiba-tiba ada kes yang meningkat naik, kita sudah bersedia. So saya rasa daripada segi perawatan, staff, daripada segi doktor dan jururawat pun cukup. Daripada segi pemakaian, kita panggil PPE, untuk mencegah daripada kita sebagai staff untuk mendapat jangkitan, semua itu mencukupi dan digunakan seperti yang mengikut peraturan yang ditetapkanlah. So saya rasa tak ada masalah dari segi itu sebab kita memang sentiasa berjaga-jaga untuk benda ni akan menjadi lebih teruk ataupun sebaliknya lah. So far dari segi karenah pesakit, bagi kami itu dah menjadi asam garam dalam profession kami. Untuk jangka masa yang dalam sebulan 2 bulan tu, bila di pertengahan, bila kami dapat gelombang yang kedua, kami punya fasilitis untuk PPE itu berkurangan, tapi kami dapat tanganinya dengan segera dengan bantuan daripada KKM, daripada badan-badan kerajaan, daripada alhamdulillah lah kami dapat sumbangan daripada NGOs, daripada persendirian.
Kita juga mobilize semua anggota dan pegawai MKK, termasuk dari bahagian pengurusan, bahagian epidemiologi, kualiti dan bahagian kewangan untuk membantu kami dalam pendaftaran sampel. So, jadi boleh dikatakan seluruh warga MKK telah bertungkus lumus menjayakan kita punya cabaran ini. Puncak paling saya rasa mencabar diri saya adalah apabila pelanggan-pelanggan yang menghantar sampel ke MKK ni berbaris seperti menunggu drive-thru. Maksudnya daripada luar dia berbaris mengikut giliran untuk menghantar kotak sampel ke sini, dan semasa itu jumlah sampel yang kami terima mencecah kepada 4,000. Masa kes yang banyak, Makmal adalah rumah pertama mereka. Sebab ada yang bekerja sehingga 48 jam. Tapi masa tu saya pun malam datang untuk kita seboleh-bolehnya ingin membantu supaya keputusan itu disegerakan dalam tempoh 24 jam hinggalah kepada 24 hingga 48 jam. Tetapi kalaulah kita lihat masa tempoh yang ini minggu 17 dah ni, memang kami dikutuk disebabkan oleh sampel keputusan yang lambat dan sebagainya. So kita latih hospital-hospital swasta, hospital daripada army, militeri, universiti-universiti, MUSTI, MGI bertapak di makmal kami memang agak lama membantu kami. Berikutan peningkatan kes mendadak di seluruh negara, pengurusan COVID-19 diletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara. Ramai yang tidak tanpa sedar bahawa dalam kita mengurus COVID sejak awal Januari 2020, sebenarnya dalam masa yang sama kita juga sebenarnya mengurus krisis. Dua krisis. Satu adalah krisis COVID-19 yang umum mengetahui bahawa ini berasal daripada luar negara. Manakala satu lagi adalah krisis kepimpinan politik. Kalau kita lihat Januari, Februari, Mac berlakunya perubahan kerajaan. Kalaulah duduk krisis ini kita tidak tangani, perkaranya akan menjadi lebih besar lagi. Sebab kita memerlukan strategic guidance, dasar yang jelas, kepimpinan dan juga sebagainya, bagi membolehkan semua kementerian, jentera, agensi menjalankan tugas. Dia memerlukan arahan. Kalau dahulu kita ada Jemaah Menteri, kita ada Perdana Menteri, tapi dalam tempoh tersebut semacam ada gangguan. Tetapi Alhamdulillah, walaupun COVID-19 ni kita masih lagi belum ke penghujungnya, tetapi dari segi masalah krisis politik itu telah dapat diselesaikan dengan adanya pertukaran kerajaan yang secara aman, damai, tanpa menjejaskan keselamatan negara dan juga pertumpahan darah. There are now more than 118,000 cases in 114 countries, and 4,291 people have lost their lives. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Sekolah dan institusi pengajian tinggi ditutup. Rumah ibadat ditutup. Pejabat kerajaan dan premis perniagaan ditutup. Sekatan perjalanan antarabangsa, sekatan perjalanan rentas sempadan. Benarkah mimpi buruk ini menjadi kenyataan? Atau ini adalah permulaan kepada norma baru? Pada 17 Mac 2020, Malaysia merekodkan 2 kematian pertama COVID-19. Ini secara tidak langsung merubah prosedur pengkebumian bangsa COVID-19.
Allah, inikah akibat-akibat bila kita kurang mungkin menjaga penjarakan sosial dan sebagainya. Itu adalah Task Force COVID-19 Kementerian Luar Negeri ditubuhkan pada 13 Mac 2020. Sebaik saja kita menyedari bahawa pandemik COVID-19 mula melanda dunia. Sebagai tugas utama Kementerian Luar Negeri, pasukan petugas ini mempunyai tanggungjawab untuk memberi bantuan, terutamanya bantuan konsular, bantuan khidmat asasiat, dan memudah carakan mereka ataupun rakyat Malaysia luar sana yang terkandas untuk kembali, untuk membolehkan mereka kembali ke tanah air. Kami telah diarahkan oleh pihak KKM yang berada bersama-sama dengan kami untuk memakai full set of PPE selepas mendarat. So yang PPE itu pun setiap seorang hanya dibekalkan satu saja kerana pada masa itu negara kita kekurangan PPE. So pihak KKM bercuba sedaya upaya untuk memberikan kami satu PPE setiap seorang, dan setiap PPE itu perlu dijaga dengan sebaiknya lah. So kita tidak boleh sentuh PPE tersebut kerana kita bimbang pada masa itu sebanyak 69,000 kes telah dilaporkan di Itali dan lebih kurang 6,900 orang telah meninggal dunia. Saya sedang bercuti rehat sebenarnya dalam tempoh seminggu semasa cuti sekolah, dan semasa tempoh tersebut saya menerima panggilan daripada Wisma Putra untuk menyertai misi semasa itu ke Iran. Saya terpaksa pendekkan cuti, saya maklumkan kepada isteri untuk balik ke Putrajaya untuk menyertai misi ke Iran. Jadi saya boleh tengok reaksi wife tersebut. Dia macam termenung. Sebabnya pada tempoh tersebut kerajaan belum lagi mengumumkan PKP. Jadi saya dah accept, dan dia macam berfikir panjang. Dan soalan dia, dalam banyak-banyak pegawai di Wisma, kenapa you yang terpilih untuk menyertai misi? Cakap ini adalah amanah, tanggungjawab yang mana pihak pengurusan nampak mungkin daripada segi komitmen sebelum ni. And then selepas misi ke Iran, saya menerima lagi satu panggilan selepas tempoh kuarantin, memohon untuk saya mencari pegawai-pegawai untuk menyertai misi ke Algeria. Beberapa nama telah diberikan kepada pihak pengurusan dan agak sukar untuk mendapat komitmen disebabkan ada masalah keluarga dan sebagainya. Jadi dia menghubungi saya sekali lagi dan saya menawarkan diri untuk menyertai sekali lagi misi ke Algeria. Untuk misi kedua pun pihak pengurusan menerima juga volunteer saya itu untuk menyertai misi ke Algeria tersebut. Jika Kementerian Luar Negeri Malaysia, MOFA, memberi bantuan konsuler rakyat Malaysia di luar negara ketika COVID-19 menerusi email dan talian hotline 24 jam, bahagian gerak saraf dan perang saraf Majlis Keselamatan Negara bertanggungjawab menyalurkan maklumat tepat kepada masyarakat. Gerak saraf dan perang saraf telah diamanahkan oleh Ketua Pengarah untuk melaksanakan satu kluster khusus tentang bagaimana untuk memenangi hati rakyat supaya rakyat boleh bersama dalam kerajaan, apa juga tindakan-tindakan kerajaan yang buat. That's why dalam hal itu kita cuba membina pelbagai perkara yang boleh menyebabkan rakyat fokus pada apa juga tindakan rakyat dia akan ikut. Telegram memang amat berjaya membantu menyampaikan mesej kerajaan kepada rakyat. Kita bermula pada 11 bulan 3 kita mulakan Telegram itu, walaupun PKP 1 bermula pada 18,
Daripada tarikh berkenaan, kita dalam tempoh 18 hari, Telegram MKM telah berjaya mencapai ke angka 1 juta dalam tempoh 18 hari saja. Itu menunjukkan bahawa rakyat memang amat mengharapkan Telegram MKM untuk mendapat berita-berita terkini daripada kerajaan. Selain daripada bantuan daripada rakan-rakan media dan juga kementerian lain, so Telegram adalah antara benda yang perkara platform yang dijadikan asas oleh rakyat untuk mencari bahan. Ini satu pengalaman yang barulah kepada kami di sini. Sebab seperti mana yang semua sedia maklumlah, bahawa bila bilik kerakan ni pemantauannya kepada pengurusan operasi lah, kerakan dan sebagainya. Tetapi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan untuk sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada Pusat Pengurusan Operasi Negara ni dengan nombor talian 88882010 tu. Jadi di sini terus orang kata apa, telefon tu berdering lah, tidak berhenti sehinggalah kepada pagi besok. Jadi ini satu pengalaman yang baru. Jadi pegawai dan staf saya yang bertugas pada malam tersebut memang menjawab panggilan lah. Kerana kita faham bahawa masyarakat, rakyat di luar sana banyak yang masih lagi kurang jelas tentang apa yang dikatakan PKP itu. Jadi di sinilah pihak saya terpaksa memberi penerangan. Tetapi memang saya harus akui lah, kita tidak dapat menjawab semua panggilan lah sebab terlampau banyak panggilan yang masuk. Imej negara tercalar. Berikutan penerbitan sebuah dokumentari di platform media baru tentang layanan terhadap pendatang tanpa izin dalam menangani COVID-19. Komen yang dibuat mengatakan bahawa beliau tidak boleh masuk dan sebagainya adalah satu komen yang tidak boleh diterima akal. Sebab apabila kawasan tersebut dikenakan MCO, automatik di dalam diwartakan bahawa tiada orang yang tidak diberi kebenaran memasuki. Kerana kita bimbang dengan kemasukan tersebut, mereka akan membawa penyakit atau dijangkiti. So there is no such thing mengatakan bahawa pihak kerajaan Malaysia tidak memberi kebebasan. Ini bukan soal kebebasan. 3 PKPD, PKP di Selayang Baru, PKP diperketatkan di Pasar Jalan Osman dan PKP secara pentadbiran di Kuala Langat melibatkan warga asing. Dan jangkitan sebenarnya bermula daripada mereka. Walaupun mereka yang memulakan jangkitan, kami tidak pernah rasanya mendiskriminasi seperti yang dimaklumkan dalam berita baru-baru ini. Malah mereka, walaupun mereka dikuarantinkan, tidak dibenarkan keluar daripada rumah, makanan diberikan setiap hari. Mereka memang benar-benarlah kita jaga, dan malah mereka diswab untuk menentukan sama ada mereka ni dijangkiti atau tidak. Satu pagi saya datang ke pejabat. Pada 13 April, saya mendapat satu memo dengan ayat-ayat yang sangat menyentuh hati saya daripada ketua pengarah saya. Saya mengharapkan puan dalam keadaan sejahtera, sihat walafiat bersama keluarga. Dengan ini, lebih kurang macam ayat. Dengan ini, saya mohon puan dapat mengkarantinkan diri kerana puan adalah close contact rapat kepada salah seorang positif COVID di bawah kluster gereja di Sarawak. Bila saya baca tu, saya rasa macam gelap sekejap. Jadi saya merasakan moral saya pada ketika itu sangat berada di bawah. Selepas saya dapat keputusan kena kuarantin tu, seluruh ahli crisis management committee tu kena swab. Dan tempat mesyuarat pejabat-pejabat mereka pun semua kena disanitasikan. Jadi saya rasa, Allah, ini ke akibat bila kita kurang mungkin menjaga penjarakan sosial dan sebagainya. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang mengajar kita pentingnya kita patuh kepada SOP. Kerjasama erat pelbagai agensi menyumbang kepada kelancaran jentera petugas kesihatan. Figura Ketua Pengarah Kesihatan bersama 4 panglimanya mengetuai benteng pertahanan negara. Penat bukan alasan. Inventori berkurangan bukan halangan. Kecekalan dan ketabahan petugas Barisan Hadapan Kesihatan menjentik inspirasi ke sanubari raya. Sumbangan demi sumbangan disalurkan, merentasi kaum, merentasi usia.
Malah penglibatan pucuk pimpinan negara turut menyuntik semangat keseluruhan petugas barisan hadapan dan belakang tabir. Saat perjuangan belum selesai, dalam nada sebab, Ketua Pengarah Kesihatan mengumumkan pengunduran salah seorang Panglima Perang. Setelah berkhidmat selama 35 tahun 10 hari, beliau telah bersama dengan pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia mengharungi dan memerangi wabak COVID-19. Tinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Datuk Dr. Rohaizat kerana memberi komitmen yang tinggi sepanjang perkhidmatan beliau kepada rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan memberi impak positif kepada proses pembendungan wabak COVID-19. Namun tidak dapat dinafikan, ia benar-benar memberi kesan kepada ekonomi negara, terutama menjejas pendapatan serta pelbagai aspek kehidupan rakyat. Walaupun masing-masing berada dalam tekanan, jelas membuktikan rakyat Malaysia kreatif dan cukup sayangkan negara. Gelaran Abah, Pak Long dan Pak Ngah muncul setelah saban hari mendengar pesan dari hati ke hati yang ditutur pada setiap perutusan dan sidang media. Dalam keadaan duduk di rumah, mereka kadang-kadang cuba nakal, mengusik kita dan sebagainya. Contoh soalannya, kadang-kadang saya tanya, Tuan MKN dah pukul 12 malam, dah makan ke belum dan sebagainya. Benda-benda itulah. Kadang-kadang ayat-ayat itu juga menghiburkan kita sebab dalam keadaan kepenatan bekerja ada juga sebenarnya ramai rakyat Malaysia yang menyokong MKN dan kerajaan dalam mengusahakan perkara ini. Tapi soalan-soalan nakal pun banyak juga. Sebagai contoh, PKP dah sebulan lebih dekat rumah, maka mulalah bertanya, saya isi pertama saya kat sini, isi kedua kat sini, macam mana saya nak keluar rumah dan sebagainya. Dia minta tolong kita selesaikan, tolong call isi saya yang lain, macam-macam lah yang disebutkan. Kadang-kadang kita terus melayan dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang baik. Sebab bagi saya, tim media sosial, kita perlu berjiwa besar. Satu, hati kena kental, telinga kena tebal, tapi muka tetap kena senyum, baru dapat memberikan jawapan yang baik untuk rakyat. Bila saya di pusat kuarantin, ada rakan-rakan di peringkat CMC yang mendoakan kesejahteraan. Tapi saya memang rasa terharu ketika itu. Sebab, maksudnya kita dihargai. MKN itu dihargai. Dan kita, sahabat-sahabat menghargai usaha-usaha yang telah kita laksanakan bersama. Dengan ketiadaan saya sebagai ketua rumah di kampung, saya apply to everybody also. Dengan ketiadaan saya di rumah, tanggungjawab sebagai seorang ayah dipikul oleh anak. Isteri mengambil tugas suami dan sebagainya lah. Ya. Benda ni walaupun sedih, walaupun sebab, tapi pada saya satu era yang kita tidak pernah rasai sebelum ini. Saya rasa this is the only time yang kita akan rasa negara ditutup sepenuhnya untuk penggerakan. Pada sidang media kesihatan 10 Ogos 2020, kelihatan susuk tubuh Panglima yang meninggalkan medan perang sudah hampir 2 bulan berdiri di sisi Ketua Pengarah Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya petang ini adalah Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Rohaizat. Beliau telah kembali berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan sehingga akhir tahun. Kementerian berharap masyarakat akan terus amalkan nasihat-nasihat yang sering ditekankan oleh kementerian sebagai satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Hanya dengan pematuhan SOP sahaja,
kita dapat memutuskan rantai COVID-19. Namun ada di antara kita yang mula leka. Penurunan kes sehingga 1 digit dan satu ketika kes tempatan adalah sifar membuatkan rakyat Malaysia seolah-olah lupa bahawa COVID-19 belum berakhir. Akibatnya, kini utara tanah air kembali ditawan virus berbahaya ini. Lebih meresahkan, virus ini dikesan sebagai mutasi D614G super spreader. Penemuan mutasi D614G ini penting kerana ia memberi indikasi bahawa kawalan dan SOP perlu diperketatkan untuk menghalang perebakan virus tersebut. Dia dah infect lebih kurang 10 dekat sini, dia pergi 10 kat sini, 10. Jadi itu is actually a super spreading person in a super spreading environment. Dia situasi yang ideal menyebabkan jangkitan tu dipularkan secara banyak. Itu super spreading juga. Jadi virus pun ada, tapi event ataupun perangai orang yang dijangkiti itu pun boleh menyebabkan menjadikan super spreading event. Saya rasa salah satu perkara yang perlu kita lihat adalah ini mungkin psikologi manusia yang mana mereka bertindak apabila dikawal oleh seseorang ataupun dilihat oleh pihak kuasa. Ini mungkin sesuatu yang kita perlu lihat, dan dari sudut kerajaan saya rasa apa yang kita lakukan sekarang ni adalah untuk terus memberi peringatan kepada rakyat tentang keperluan untuk meneruskan nasihat-nasihat untuk kita mengelakkan ataupun mengurus pandemik COVID ini dengan lebih baik. Tatkala tular, negara Rusia mengumumkan vaksin COVID-19 hasil penyelidikannya, warganet mula bertanyakan impak hasil kajian penyelidikan vaksin di Malaysia. Saintis di seluruh dunia sedang berusaha membuat kajian untuk menghasilkan antiviral atau vaksin yang efektif dan selamat. Pihak IMR juga sedang berusaha dalam membangunkan vaksin apa yang dikenali sebagai inactivated COVID-19 vaksin bersama dengan Universiti Pertanian Malaysia dan juga Malaysian Institute Pharmaceutical dan Nutraceutical. Walaupun masih berjuang tanpa vaksin, tahap kesiapsiagaan dan perkhidmatan kesihatan Malaysia adalah antara yang terbaik di rantau ini. Pengiktirafan demi pengiktirafan diterima. Ketokohan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjadi tunjang kepada peperangan ini bersama panglima-panglimanya. Kita ada satu jurnalis di Singapura yang mengeluarkan video yang memuji Malaysia. Dia kata Malaysia adalah negara yang terbaik. Kemudian kita lihat juga badan-badan antarabangsa, banyak badan antarabangsa memang memuji Malaysia di peringkat sama ada di peringkat rantau ini atau peringkat dunia, dan kita sentiasa berada pada peringkat top 10 yang terbaik. Dari itu kita terima kasih kepada semua frontliners, kita terima kasih kepada semua anggota daripada agensi yang lain dan juga kepada kerajaan yang telah membantu. Perjuangan mereka yang berada di belakang, selalunya kita kata hero yang tidak didendang. Bagi saya, tanpa golongan ini seperti MKN, NADMA, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Immigration, semua ini adalah sangat penting kerana kita menyediakan satu platform, kita mengaturkan gerak. Umpamanya saya mengambil contoh MKN sendiri. Kita mensintesiskan semua cadangan agensi ini supaya menjadi satu cadangan yang boleh diterima pakai, dilaksanakan secara bersama oleh semua pihak. Jadi hasilnya kita wujudkan satu kecekapan dan tidak ada pembaziran. Lapan bulan bukanlah tempoh yang singkat. Pelbagai cabaran dan dugaan dilalui petugas Barisan Harapan dan Belakang Tadbir. Pengorbanan demi negara, pengorbanan demi keselamatan masyarakat, perjuangan yang belum ada noktahnya. Data yang saya perolehi dari daerah lebih kurang 1,469 salingan harus dibuat hari ini. Okey, bagus. Saya harap semua akan berjalan dengan lancar pada hari ini.
back from sabarlah menghadapi cabaran ini ya. I always say enjoy the journey ya. Enjoy the journey ya. Kita sekarang akan rasa bila kita semua dah habis tamat ni, kita akan look back and think that we had a very good time. I always feel dalam masa 5 bulan ni kita telah we have a lot of challenges. Tapi setakat ini kita masih strong lagi ya. I think each crisis kita jadi more stronger. Penjarakan sosial itu perlu. Menggunakan mask itu perlu. Ikutlah SOP yang pekerjaan. Saya mohon sangat-sangat bantulah sesama kita, jagalah kita. So pada masa yang mereka telah disahkan positif, saya berharap agar semua rakyat Malaysia untuk mendoakan kesihatan yang terbaik bagi mereka, dan selepas mereka pulih saya berharap agar semua untuk tidak mengasingkan mereka dan menganggap mereka sebagai satu komuniti, dan juga tolong hargai jasa baik yang telah dicurahkan oleh petugas Barisan Hadapan Negara kerana mereka telah mencurahkan dari segi masa, tenaga dan kesemuanya untuk mengurangkan penularan wabak pandemik COVID-19 ini. Saya pun tak pernah bayangkan yang saya akan terlibat dengan misi yang amat penting, malah misi pertama negara, sebab Wuhan merupakan epicenter COVID-19 ini. Pada saya, tidak kira usia, jantina, lelaki ataupun perempuan, kita perlu tunjukkan bahawa kita ini sebenarnya boleh menjadi tonggak negara juga dalam apa jua keadaan. Bukti bahawa rakyat Malaysia ni prihatin lah. Kita dapat bersama bila kita menghadapi perjuangan yang getir ni terhadap musuh yang kita tak tahu. Dan saya betul rasa bersyukur sebab sekarang kita punya pemimpin daripada peringkat Duli Yang Mahmulia Tuan Agong, lepas tu kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, lepas tu Menteri Kesihatan kita, lepas tu kita punya Ketua Pengarah. Dia align bersekali untuk memberi mesej yang sama pada rakyat kita. Kluster yang baru-baru ini, bila rakyat melihat, mungkinlah pada pandangan saya, dengan keadaan yang menurun, kita lihat carta tu menurun, mungkin rakyat berada pada zon selesa dan mulalah mereka alpa. Walhal COVID-19 tu ada di mana-mana. Akhirnya kluster tumbuh merata-rata. Bila kluster baru tumbuh merata-rata, lihat siapa yang menderita. Siapa yang menderita? Adanya segelintir daripada kita yang kalau saya sebut pun mungkin tak berapa sedap nak didengar ya, tetapi kedegilan tu, kalau kita sendiri tidak prihatin pada diri kita, musuh COVID ni kita tidak tahu. Mungkin di kalangan keluarga kita sendiri, mungkin rakan di tempat kita bekerja, ataupun masyarakat di sekeliling kita. Saya sangat bangga ya, terutamanya di pusat-pusat ibadah, ya, terutamanya di masjid-masjid dan surau-surau. Setakat ni kita tidak mendengar lagi adanya elemen penyebaran di tempat tersebut. Ini kenapa perkara ini berlaku? Kerana mereka menjalani kehidupan beribadah itu mengikut disiplin yang cukup tinggi. Ya. Sebelum ke masjid, mereka membawa sejadah sendiri, melakukan pemeriksaan, kemudian penjarakan fizikal dalam masjid sendiri. Dan perkara ini sangat dibanggakan. Dan kenapa perkara ini tidak boleh berlaku di tempat-tempat awam yang lain? Contohnya ya, seperti di pasar-pasar raya, di pasar, dan saya dimaklumkan ada berlaku di tempat-tempat orang awam ya, di kawasan feri, terminal bas. Ini kerana tak ada disiplin. Sepanjang 63 tahun kita merdeka, Malaysia menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan. Namun pada 31 Ogos setiap tahun, Laungan Merdeka akan sentiasa menjadi laungan keramat, tanda bebas kita dari penjajah. Pun begitu, tahun 2020 ini adalah tahun yang amat gentir bagi kita semua. Ini kerana sejak Disember 2019 sehingga hari ini, negara kita yang aman damai telah berperang dengan musuh yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita, iaitu COVID-19. Peperangan unik ini memerlukan kekuatan, kecekalan, ketabahan dan kerjasama yang kukuh dari semua rakyat Malaysia. Kesemua kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta serta orang ramai telah berganding bahu dalam memainkan peranan dan memastikan
Malaysia akan menang dalam peperangan ini. Pengorbanan daripada frontliners di lapangan dan juga pasukan di belakang tabir seperti MKN, PDRN dan ATM adalah tidak ternilai dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sempena Hari Kebangsaan 2020 ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya kepada semua wira-wira negara di lapangan dan sebagainya atas kesemua jasa-jasa yang tidak ternilai kepada negara kita. Harapan saya untuk Hari Kebangsaan tahun ini adalah orang ramai sebagai barisan hadapan yang baru. Sebagai barisan hadapan yang baru, marilah kita sama-sama terus berjuang dan memainkan peranan dalam mematuhi SOP tidak kira siapa dan di mana kita berada. Marilah kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan seterusnya menjamin kesejahteraan dan keselamatan negara kita. Ayo kita hapuskan COVID-19. Kita belum menang, tetapi kita pasti menang. Itu bukan pilihan. Kita jaga kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan negara kita. Selamat Hari Kebangsaan 2020. Merdeka, merdeka, merdeka. Ayo Malaysia, kita mesti menang. Terima kasih kepada semua frontliners, khususnya petugas Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia yang sentiasa komited membendung wabak COVID-19. Demikian juga kepada pasukan polis, Angkatan Tentera, Majlis Keselamatan Negara, Agensi Bencana Negara, pasukan rela, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Penguatkuasa PBT dan lain-lain yang bertugas berani dan kental berkorban tenaga dan masa. Pada semua ahli masyarakat untuk terus mengecapi nikmat merdeka, marilah kita sama-sama membudayakan norma baru, amalkan 3W, elakkan 3S. Malaysia merdeka, Malaysia prihatin, kita mesti menang.